Okey, untuk jawab soalan seterusnya, minta maaf jadi panjang je bila time saya. Minta maaf Ustazah. Ustazah, nanti Ustazah Laila pun lajak juga ya. Saya nak cerita beberapa kisah saja menunjukkan sifat Rasulullah yang perempuan boleh tiru. Sayyidatina Aisyah pernah cerita ketika itu dia sedang haid. Jadi bila dia haid, dia tak boleh nak masuk masjid. Tapi punya Rasulullah ini sangat romantik dan menunjukkan ini adalah perangai suami isteri ini, iaitu Rasulullah hulurkan kepala daripada masjid. Kan rumah Sayyidatina isteri Nabi kan ada sekeliling. Hulurkan kepala untuk disikat oleh Aisyah. Masya Allah, sweet sangat kan? Maksudnya duduk dalam masjid, hulurkan kepala, Aisyah pun minyakkan kepala Rasulullah dan sikat-sikat. Sebab Aisyah Hello. Ha. Itu kalau ada rambut. Kalau yang botak kan? Dia macam upin ipin je. Ha. Je macam mana? Masya Allah. Itu satu-satu rambut yang dia ada. Comel je soalan Heliza ni kan. Nak hulu apa? InsyaAllah kita doakan Allah ya Jami, Allah ya Jami, Allah ya Jami, ya Allah yang maha menemukan. Temukanlah Heliza dengan suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Penting. Ya, betul. Boleh pakai kopiah, pakai serban. Tak apa, kalau dia hulu kat kepala kita. Kita ni juga. Kita gosok-gosok, kita shampoo. Yang tak ada rambut, pakailah minyak untuk tumbuh rambut. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi nak ceritanya, Aisyah pernah bercerita kepada sahabat Nabi yang lain, di antara rutinku dengan Rasulullah saling meminyaki rambut. Ibu-ibu sekalian, pernah buat tak dalam rumah tangga kita seumur hidup, kita minyakkan rambut dan sikat rambut suami? Balik ni panggil, meh sini bang. Letak minyak rambut, sikat. Mungkin kalau kita buatlah hari ni kan, suami kita pun akan mesej anak-anak, balik cepat hujung minggu ni. Mak kau dah ada tanda-tanda dah. Sebab buang terbiak tak biasa buat kan. Tapi kita nampak macam benda tu remeh. Ada orang kata sebab dia tak tahu itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni bila buat, rahmat Allah turun dalam rumah tangga. Keluar penyakit daripada rumah kita. Jin ke, syaitan ke, mungkin binatang bermisa pun boleh keluar. Sebab kita menghidupkan Rasulullah dalam rumah kita. Seolahnya Rasul hidup bersama dengan kita. Seolahnya begitu. Masya Allah. Minyakkan rambut. Lepas tu suami pula minyakkan rambut kita. Ui. Berdebar tak? Risau tu, ada yang tak, mungkin dah biasa. Kena buatlah hari ni, kena buat ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Okey, lepas tu yang kedua, Rasulullah pernah sebut kepada Fatimah, pernah nasihat Fatimah, anak andanya, supaya saling meminyaki. Rasulullah kata seorang wanita itu apabila dia meminyaki rambut suaminya, lepas tu menyikat rambut suaminya, seolahnya berkhidmat. Ni mengusap-ngusap, menyentuh badan suami untuk buat khidmat dan sebagainya. Rasul kata maka syurgalah bagi isteri tersebut. Seterusnya Minyak kat rambut juga, kat misai ke, kat jangkut ke, kat kening, taklah banyak, boleh ke tempat-tempat yang lain. Dapat pada sunnah tu. Subhanallah. Ya, saya kan ada seorang sahabat saya ni, dia kata isi ni sejak dia nikah, suami dia tak pernah pergi kedai pandai, kita panggil kedai gunting, barber. Sebab dia kata sejak nikah sampai dah belas tahun, memang dialah yang potong rambut suami dia. Dan dialah yang trim janggut, misai suami dia tak ada tapi janggut. Dan dia kata suami dia memang, dia tak akan pergi selagi, maksudnya tak akan pergi barber ke, dia dah tak buat sendiri, memang isteri dia dah buat. Rutin, sebulan tu mungkin sekali ke dua kali. Sebab tu saya tengok, kemas je rambut semua misai. Ini bukan orang jauh daripada saya lah, ahli keluarga yang terdekat. Saya kata ya Allah, bagusnya dia merapikan suaminya sampai begitu sekali. Masya Allah. Kita nampak benda tu simple, tapi itu adalah sunnah Nabi SAW. Okey, jadi yang tu kita boleh ikut kan sunnah tu. Lepas tu yang kedua, Nabi SAW, Aisyah cerita, setiap petang mesti akan singgah di semua rumah isteri Nabi. Bukan untuk apa, untuk tanya khabar saja. Assalamualaikum, apa khabar, macam mana hari ni? Dah, sudah. Salam, pergi rumah isteri lain pula. Nak cakapnya, tanya khabar ini walaupun kita dah tahu memang dia sehat, itu adalah sunnah Nabi. Kan kita tahu suami kita sehat, hari ni memang tak ada buat apa-apa, hari ni okey. Tapi duduk balik rumah, bang awak macam mana, apa khabar? Kan, saja-saja tanya. Lepas kita WhatsApp, duduk sebelah tanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Betul. Sebenarnya, memang dahsyat. Sebenarnya orang perempuan memang suka kan,
Kalau suami balik, awak apa khabar hari ni? Okey tak kat rumah? Seronok kita. Itu adalah akhlak Nabi SAW. Cinta kalau kerana Allah, ikut syariat, nikmatnya sangat hebat. Kita berpisah tempat kerja dengan suami. Saya nak tanya ibu-ibu sekalian, rindu tak dekat suami ni? Duduk sini ni. Oh, ada yang dah rindu ha. Baru 2 jam berpisah ni, baru 3 jam. Masya Allah. Saya cakap betul. Saya selalu cakap pada anak muda, kalau kamu nak bercinta, kamu kena sekat ikut syariat supaya cinta kamu lepas nikah halal dan Allah bagi kekal lama rasa indah. Berpisah sekejap di tempat kerja dah rasa rindu. Bang, rindulah. Suami pun balas, saya pun rindu juga walaupun sebenarnya dia tak rindu. Tapi balas balik untuk membuat-buatkan rasa itu sebab menggembirakan hati orang lain, itu juga adalah sunnah Nabi SAW. Dan beberapa penutup sikit je. Subhanallah, Nabi suka tanya khabar. Tanya khabar itu sunnah Nabi, walaupun simple, dan balas alhamdulillah saya baik, sebab itu dikira juga satu doa. Nabi suka borak, Masya Allah. Yang ni Nabi, Aisyah cerita, sebelum sementara tunggu subuh, kalau aku bangun awal, Aisyah kata Nabi akan suka berbual-bual. Hari ini masalah utama kita telefon. Sebab apa? Kita lebih banyak borak. Dah letih dah borak ke WhatsApp, kita dah tak ada perasaan nak borak dengan orang sebelah. Ramai mana hari ini suami isteri, tak kira orang muda ke orang tua ke, kan kecil hati sebut orang tua, orang kurang muda. Masing-masing tengok telefon atas katil sebelum tidur, sedar-sedar dah berkeruh dah orang tua sebelah. Tak ada borak, tak ada apa, subhanallah. Sebab itu antara kaedah psikologi yang saya dengar ada ceramah adalah seorang ni dia kata suami isteri sebenarnya kena haramkan telefon ni masuk dalam bilik tidur. Kalau kita bawa masuk dalam bilik tidur telefon ni, soalnya kita bawa masuk ramai orang dalam bilik tidur. Kawan-kawan tu semua masuk, yang FB tu semua masuk. Lagi kalau suami duduk sebelah, dia pula duduk balas mesej. Orang komen, kebetulan orang lelaki lain duduk komen, dia pun terima kasih atas doa. Duduk borak dengan lelaki lain, suami duduk sebelah. Dia kata patutnya telefon tak boleh bawa masuk. Nak tidur malam tu, masuk bilik tu, telefon letak kat luar. Barulah bercakap suami isteri ni. Kalau tak masing-masing duk sibuk ni bang, kerja pada urusan ni kuih talam ni, nak buat keputusan nak berapa talam esok ni. Masa tu lah nak selesai macam-macam lah, nak warna baju, tema, nak pergi jalan sana sini lah. Subhanallah, perasan tak? Kerana telefon, masalah komunikasi sangat dahsyat hari ni di antara suami dan isteri. Kurang berbincang, kurang bertanya khabar, segala-galanya lah, na'udzubillah min zalik, subhanallah. Dan Rasulullah adalah pendengar yang terbaik. Itu saya akan cerita next. Pendengar yang sangat luar biasa, walaupun cerita yang remeh. Hari ni ibu-ibu kadang tak nak dengar cerita anak. Akhirnya anak akan cari orang lain untuk bercerita. Kalau saya sendiri, saya suka tanya soalan macam ni. Kita tahu remaja hari ni, dia masalah cinta-cinta. Anak sulung saya baru tingkatan 1. Tapi saya dah buka dah topik tu. Atikah, ada suka orang tak dekat sekolah? Apa ni Umi? Dia nampak kita mula cerita pasal tu, mula dia tak ngaku. Dah lama dia buka cerita balik. Umi sebenarnya kan gini-gini. Bukan Atikah suka orang, tapi Atikah rasa orang tu dia suka Atikah lah. Atikah perasan ke betul-betul ni? Tapi ada orang cakap gini-gini. Contoh anak saya selalu marah sebab saya cerita pasal dia. Bagi saya, biar saya jadi pendengar dia, biar dia nak bercerita pada saya. Sebab kalau kita ibu yang begini, apa cerita-cerita ni? Mak tak nak dengar, belajar. Apa ni? Apa ni? Akhirnya dia tahu kita jenis yang blok, tak nak jadi pendengar yang baik. Awal-awal lagi tolak. Akhirnya dia tetap nak cari orang yang boleh dia share rasa dia tu. Dia akan cari orang yang salah, bagi nasihat yang salah, tunjuk ajar yang salah. Dan hari ni krisis masalah, kita tak bagi telinga kita untuk dengar. Akhirnya orang yang terdekat akan mula bertempik. Anak kita sebab dia nampak kita tengah telefon, anak kita bercerita, Umi, ya. Okey. Lama-lama dia tepik, Umi. Jangan biarkan ahli keluarga kita terdekat bertempik kerana itu. Kerana apa? Dia bisik, dia cakap elok-elok, kita tak dengar. Akhirnya, tunggulah saat mereka tempikkan kita. Na'udzubillah min zalik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.